Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Best 510 edisi 4 Februari bersama saya Ismail Adnan. Kami mulakan dengan isu boikot pemborong dan peniaga. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar, individu yang membuat kenyataan balas berhubung isu itu dipanggil memberi keterangan. Juga dipanggil untuk polis merakamkan percakapan termasuk Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. Beliau menggesa semua pihak menghentikan perbincangan secara terbuka mengenai isu tersebut untuk kepentingan peribadi. Dalam pada itu, kerajaan disaran mengadakan perbincangan dengan Persatuan Pengguna, pemborong, pembekal dan peniaga bagi mencapai kata sepakat berkenaan harga barang yang relevan dengan ekonomi semasa. Datuk Profesor Muhammad Yusof Kasim, penganalisis ekonomi, berkata perbincangan itu perlu meliputi kos pengeluaran, kos bahan mentah, tenaga dan pengangkutan supaya harga barangan relevan untuk harga pasaran dan tidak membebankan pengguna. Muhammad Yusof yang juga Rektor College Universiti Insaniah KUIN berkata, jika selepas perbincangan tetapi masih ada yang ingkar, maka pengguna boleh mengambil tindakan sewajarnya secara berkumpulan supaya pengeluar terbabit boleh dikenakan tindakan. Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom, Datuk Abdul Rashid Harun mengingatkan masyarakat Palau supaya tidak membiarkan diri mereka dieksploitasi oleh pihak tertentu untuk melakukan jenayah, khususnya di zon Selamat Timur Sabah S-Zone. Beliau berkata masyarakat Palau atau bajau laut tidak terkecuali daripada tindakan undang-undang jika didapati bersalah melanggar undang-undang negara. Tegasnya, status mereka sebagai orang Palau yang hanya tinggal di dalam bot tidak boleh dijadikan alasan untuk penguatkuasaan undang-undang dikecualikan terhadap mereka. Perkara ini dinyatakan ketika menyampaikan taklimat keselamatan pada majlis pertemuan Eskom dengan pemimpin masyarakat itu dan pegawai-pegawai kerajaan daerah sempurna di Pejabat Daerah Sempurna. Sejumlah 195 orang mangsa banjir di Sarawak telah pulang ke rumah masing-masing dan hanya 818 masih berada di pusat pemintahan setakat pukul 9 pagi tadi. Jurucakap Majlis Keselamatan Negara di Sarawak berkata, jumlah tertinggi mangsa banjir iaitu 671 orang di bahagian Sibu yang ditempatkan di sebuah pusat pemindahan di daerah Selangau. Bahagian Betong masih menempatkan 97 mangsa daripada 19 keluarga di sebuah pusat pemindahan sementara. Bahagian Mungkah mempunyai 50 mangsa daripada 19 keluarga di sebuah pusat pemindahan. Ini pula di Kedah. Sebanyak 18 persimpangan lampu isyarat di Alustar akan dinamakan bagi memudahkan orang ramai, terutamanya pelancong daripada luar bandar untuk ke destinasi mereka. Datuk Bandar Alustar, Datuk Mat Noh Ahmad berkata, persimpangan Lebuhraya Darul Aman Jalan Stadium kini dikenali persimpangan Al-Batani dan persimpangan Lebuhraya Sultanah Bahiyah Jalan Gangsa sebagai persimpangan Ibn Rushd. Bercakap dalam sidang media di Alustar hari ini, Datuk Mat Noh berkata, langkah menamakan persimpangan itu telah bermula 20 September tahun lepas dan proses penamaan persimpangan jalan itu dijangka siap sepenuhnya. Nasional 5 menyusul bersama Nolela Muhammad Noor dengan lebih banyak perincian lain. Teruskan bersama kami. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ini Nasional 5, fokus utama 4 Februari 2015. Polis rakam percakapan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani berhubung isu boikot petang ini. Langkah Kajang pembangkang disaran ambil tindakan undang-undang, buktikan jika tidak terlibat. Sekurang-kurangnya 9 terbunuh, pesawat terhempas. Dan juga saudara, seketika nanti lintas langsung bersama Damia Cassandra Manja dari RTM Sarawak. Tidak ketinggalan lintas langsung bersama Anisha Dollars di Sabah dan selepas itu bersama Suzila dari studio berita RTM Kelantan. Semuanya selepas ini. Baiklah saudara, kami mulakan dengan laporan pertama ini.
Kegembiraan sekeluarga pulang bercuti sempena Hari Wilayah dan Thaipusam bertukar tragedi apabila anak bongsu mereka maut dalam satu kemalangan kira-kira 12.30 tengah malam tadi. Insiden berlaku di kilometer 313.8 Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2 LPT2 berhampiran susuk keluar Plaza Tol Kijal. Kemalangan berlaku setelah kereta yang dipandu Muhammad Amir Ismail, 32 tahun, bersama isterinya Nur Zawawi Zabidi, 33 tahun dan mangsa anak mereka Muhammad Adam Harith berusia 11 bulan, hilang kawalan setelah melanggar lopa air dan terbabas sejauh 50 meter sebelum terhumban ke dalam longkang di sebelah kiri jalan. Ekoran kemalangan itu, anak pasangan terbabit Muhammad Adam Harith yang tidak sedarkan diri diberikan rawatan oleh pasukan paramedik dari Klinik Kesihatan Kertih yang bergegas ke lokasi kejadian. Mangsa kemudiannya disahkan mengalami kecederaan dalaman yang serius dan meninggal dunia ketika sedang menerima rawatan. Bapanya Muhammad Amir tidak mengalami sebarang kecederaan manakala isterinya hanya mengalami cedera ringan. Difahamkan keluarga terbabit baru sahaja bercuti di kampung mereka di Pasir Mas, Kelantan dan ketika kemalangan sedang dalam perjalanan pulang ke kediaman mereka di Taman Seri Kramat, Kuala Lumpur. Kemalangan dikatakan berlaku ketika hujan lebat yang turun sejak pagi semalam. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Cik Suza Cik Hitam ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan kejadian berkenaan. Mayat Muhammad Adam Harith dibawa ke unit forensik Hospital Kemaman untuk bedah siasat dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jenazah bayi malang itu dituntut ahli keluarga pagi tadi untuk dikebumikan. Polis akan merakam percakapan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung kenyataannya mengenai isu boikot pemborong dan peniaga. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar, semua individu yang membuat kenyataan balas berhubung isu itu juga akan dipanggil. Tan Sri Khalid berkata turut dipanggil individu daripada pelbagai parti politik. Beliau juga meminta semua pihak hentikan perbincangan secara terbuka mengenai isu tersebut. Ini kerana banyak pihak akan mengambil kesempatan dalam apa jua hubungan antara kaum untuk kepentingan peribadi. Kita akan berjumpa dia petang ni insya-Allah ya, untuk merakam percakapannya. Dan saya juga akan meminta kerjasama semua pihak yang telah membuat statement daripada MCA, Gerakan dan juga DAP juga akan kita panggil untuk memberi percakapan. Ya. Siasatan kes dilakukan di bawah Seksyen 505(B) Kanun Keseksaan kerana mengeluarkan kenyataan yang mendatangkan khianat awam. Beliau ditemui selepas merasmikan Perpustakaan Bestari Samsung di Maktab Polis Diraja Malaysia di Ibu Negara. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan yang dikeluarkan sebentar tadi menyatakan teguran yang dibuat adalah ditujukan untuk menegur semua peniaga agar menurunkan harga barang berikutan penurunan harga minyak dan diesel. Justru Kabinet menegur sebarang niat untuk mewujudkan pertelingkahan yang menuju kepada polarisasi kaum di negara ini dan ia sepatutnya tidak dipanjangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sebelum ini juga telah bertegas akan membela dan menjaga kepentingan semua kaum. Mengenai kenaikan harga barang, Kabinet mencadangkan pengguna menggunakan kuasa beli mereka untuk memaksa peniaga menurunkan harga barang serta bijak merancang perbelanjaan. Kabinet mahu peniaga mempunyai sifat bertanggungjawab dan bertimbang rasa dalam menentukan harga barang selari dengan penurunan harga minyak. Pembangkang dicabar mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang mengaitkan langkah Kajang dengan kejatuhan nilai ringgit seperti tersebar di laman sosial. Tindakan mereka yang hanya berdiam diri dilihat seakan mengiyakan tuduhan terbabit. Menurut Presiden Pertubuhan Minda dan Sosial Prihatin Ramesh Rao, selama ini pembangkang aktif menyaman mana-mana pihak yang mengeluarkan kenyataan mengkritik mereka. Namun apabila dokumen konspirasi politik dan ekonomi yang didakwa dikeluarkan mereka terdedah, tiada tindakan serupa diambil. Sebaliknya pembangkang hanya menafikan perkara itu.
Mereka suka ugut orang dan mereka akan bagi tempoh 48 jam. Kalau kamu tak tarik balik, saman beratus juta terhadap orang yang mendakwa. Tapi dalam isu ni, bila dokumen langkah kajang ni dikeluarkan, kenapa tidak saman pihak yang didakwa? Itu persoalan saya. Ekoran itu, Ramesh membuat laporan polis DIPD Petaling Jaya menggesa pihak berkuasa menyiasat perkara terbabit. Beliau mendakwa percaturan politik dan kejatuhan nilai ringgit yang tercatat dalam dokumen itu benar-benar berlaku. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin meminta Tenaga Nasional Berhad TNB menimbangkan untuk menurunkan tarif elektrik selaras dengan penurunan harga minyak. Beliau yang juga Ketua Pergerakan Pemuda UMNO menyatakannya dalam status yang dimuat naik dalam laman Facebooknya. Dalam status yang sama, Khairi berkata dalam keadaan harga minyak menurun, pengguna harus memainkan peranan dan menekan peniaga untuk menurunkan harga barang. Pada masa yang sama, beliau juga telah mengarahkan Biro Kualiti Hidup Pemuda UMNO untuk menjalin kerjasama dengan badan bukan kerajaan berkaitan kepenggunaan untuk meningkatkan kesedaran rakyat tentang kuasa mereka sebagai pengguna. Pemuda UMNO juga akan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK untuk mengenal pasti kedai-kedai yang menjual barang pada harga yang adil dan berpatutan. Kedai-kedai tersebut akan diiktiraf sebagai kedai harga patut di bawah KPDNKK dan akan dipromosikan. Kerajaan perlu mengadakan perbincangan dengan persatuan pengguna, pemborong, pembekal dan peniaga bagi mencapai kata sepakat berkenaan harga barang yang relevan dengan ekonomi semasa. Menurut penganalisis ekonomi Datuk Profesor Muhammad Yusof Kasim, perbincangan itu perlu meliputi kos pengeluaran, kos bahan mentah, tenaga dan pengangkutan supaya harga barangan relevan untuk harga pasaran dan tidak membebankan pengguna. Jelas beliau, jika masih ada pengeluar yang engkar selepas perbincangan tersebut, maka pengguna boleh mengambil tindakan sewajarnya secara berkumpulan supaya pengeluar terbabit dikenakan tindakan. Berikutan penurunan harga minyak dan keadaan ekonomi semasa ketika ini, para pembekal dan pemborong yang menurunkan harga barangan mereka pasti akan dapat meningkatkan lagi jualan. Pemborong dan pembekal barangan boleh bersaing untuk menarik pembeli membeli barangan mereka dengan tawaran harga yang lebih murah. Setiausaha Agung Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA), Datuk Paul Selvaraj pula berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 perlu bagi membantras keengganan peniaga menurunkan harga barang. Moody's Investors Service menjangkakan kadar permintaan bagi hartanah kediaman di Malaysia semakin perlahan tahun ini. Ia disebabkan langkah penyejukan pasaran hartanah yang dilaksanakan pada 2013 selain sentimen pembelian yang lemah. Penolong Naib Presiden dan penganalisis Moody's Jacinta Poh menjangkakan kadar pajak gadai yang lebih tinggi tahun ini serta pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST April depan akan melemahkan jualan. Namun tahap impak jualan akan bergantung kepada segmen sasaran pelancaran projek dan harga oleh pemaju hartanah Malaysia. Moody's juga meramalkan para pemaju memberi fokus kepada projek perumahan di lokasi-lokasi popular seperti Kuala Lumpur, Selangor, Johor serta Pulau Pinang bagi menghadapi cabaran mencapai sasaran jualan. Hartanah di kawasan ini kebanyakannya bernilai RM1 juta ke atas dan disasarkan kepada isi rumah berpendapatan tinggi atau pelabur asing. Bantuan pasca banjir bernilai lebih RM400,000 disumbangkan Persatuan Pandu Puteri kepada lebih 13,000 murid, guru dan kakitangan sekolah di Perak. Ia melibatkan penerima di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Kerian, Hilir Perak dan Manjung. Gimik penyerahan sumbangan disempurnakan isteri Perdana Menteri yang juga Yang di-Pertua Persatuan Pandu Puteri Datin Sri Rosmah Mansor di bangunan Perak Darul Rizwan dengan melepaskan 6 buah lori yang membawa barangan sumbangan. Turut berangkat, Raja Puan Besar Perak merangkap timbalan Yang di-Pertua Pandu Puteri Negeri Raja Nur Mahani Raja Shah Shah. Jenis bantuan termasuklah buku latihan, set alat tulis dan pakaian.
Program bantuan memang kita tak mula dari awal-awal. Kita sudah lawat ke kampung-kampung, pusat-pusat pemindahan. Kita sudah bagi sumbangan sekali lah. Sekarang ini kali yang kedua, ini bantuan selepas banjir lah. Bantuan yang kita bagi kepada enam daerah yang terkena banjir. Itu barangan kerjasama. Terdahulu, Datin Seri Rosmah mendengar taklimat berkenaan banjir di Perak yang disampaikan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Bahagian Pengurusan Datuk Razali Uthman. Beliau kemudiannya meneruskan misi bantuan pasca banjir dengan melawat Sekolah Kebangsaan Cegagalah dan Sayung Tebing, Kuala Kangsar demi menyalurkan bantuan kepada hampir 3,000 keluarga terjejas banjir. Aktiviti pembalakan dan penerokaan hutan perlu dikurangkan bagi mengelak bencana alam daripada terus berlaku. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menjelaskan pendapatan negara boleh dijana menggunakan sumber kekayaan lain dan tidak menjejaskan alam sekitar. Ujar Tun Dr. Mahathir, masyarakat harus mengambil iktibar daripada kejadian bencana alam yang berlaku di negara ini dan bertindak mencari jalan dalam mengekalkan flora dan fauna. Dan kita lihat bagaimana floods berlaku di Kelantan, Terengganu dan Pantai Timur. Satu daripada sebabnya sudah tentu kerana pokok-pokok telah dipotong. Dengan itu hujan turun terus ke atas tanah dan dia tak jerap dalam tanah, dia lari. Dan dengan itu terdapat floods. Beliau ditemui selepas melawat projek digital Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM dan meletakkan plak FRIM sebagai warisan kebangsaan di Kepong. Jelas Tun Dr. Mahathir, selepas 30 tahun penubuhan FRIM, ia kini menjadi lokasi bukan hanya menempatkan pelbagai spesies tumbuhan, malah menjadi kawasan riadah warga kota. Lawatan kali ini merupakan yang kedua buat Tun Dr. Mahathir selepas beliau mengunjungi institut itu pada 11 Jun 1984. FRIM digazetkan sebagai tapak warisan semula jadi pada 2009 dan diisytiharkan sebagai warisan kebangsaan pada 2012. 3 persetujuan dicapai hasil perjumpaan Kerajaan Negeri Pahang dengan pengusaha dan pemilik lombong bijih besi dan bauksit di negeri itu. Ia berkaitan masalah debu yang mengganggu keselesaan penduduk terutama di kawasan perindustrian Gebeng. Menurut Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Adnan Yaakob, masalah itu hanya dapat diselesaikan dalam tempoh 2 bulan dan kerajaan negeri jelasnya bukan mahu menyekat pengusaha meraih keuntungan, sebaliknya memikirkan tahap kebersihan dan keselesaan penduduk. Pengusaha-pengusaha bauksit ni dan juga biji besi ni boleh menggunakan hanya jalan alternatif iaitu Gebeng Bypass. Dan kemudian tu mereka perlu mencari tempat lain untuk buat stockpile. Bukan lagi dalam kawasan pelabuhan, bukan lagi dalam kawasan Gebeng. Di luar kawasan tu. Di luar square tu, mereka carilah di mana-mana. Kerajaan tidak boleh menghentikan serta-merta. Kalau boleh tadi, kita nak berhentikan serta-merta. Tapi kita kena juga timbang sikit kepada dia. Dia minta 2 bulan. Beliau juga berharap pihak pelabur bersabar dan tidak menarik diri sepanjang tempoh penyelesaian kerana terdapat aduan mengenai sebuah syarikat yang membuka kilang di kawasan itu membatalkan pelaburan mereka. Katanya selepas selesai proses pembersihan dan pemunggahan stockpile, pihaknya akan mengeluarkan senarai peraturan yang perlu dipatuhi pengusaha. Peraturan itu termasuklah syarat-syarat kenderaan yang digunakan untuk memunggah bahan ke pelabuhan mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Sekiranya pengusaha gagal mematuhi peraturan itu, tindakan tegas akan diambil dan kemungkinan kawasan itu akan ditutup terus. Semua agensi yang terlibat menjaga pintu masuk sempadan Malaysia-Thailand diminta mempertingkatkan kawalan keselamatan dan pemeriksaan bagi membantras penyeludupan mercun menjelang Tahun Baru Cina. Langkah itu penting bagi mengelak ada pihak berjaya meloloskan diri memandangkan bekalan mercun mudah diperoleh dari negara jiran. Tinjauan mendapati penjualan mercun di negara jiran kepada orang awam dilakukan tanpa sebarang sekatan dan kawalan.
Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kayu Hitam, Datuk Ahmad Zaini Japar, pihaknya telah mengenal pasti beberapa kawasan panas yang sering menjadi tumpuan aktiviti penyeludupan bahan itu di sempadan negara. Malah pihaknya turut bekerjasama dengan semua agensi yang terlibat bagi mengekang aktiviti itu daripada terus berleluasa. Menurut statistik terbaru awal tahun ini, hanya 1 kes rampasan mercun direkodkan. Berbanding tahun lalu terdapat 9 kes rampasan melibatkan jumlah keseluruhan rampasan RM52,000. Status orang Palau atau bajau laut yang hanya tinggal di dalam bot bukan alasan untuk dikecualikan daripada penguatkuasaan undang-undang. Untuk itu, Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, Eskom, Datuk Abdul Rashid Harun mengingatkan masyarakat itu supaya tidak membiarkan diri mereka dieksploitasi pihak tertentu untuk melakukan jenayah, khususnya di Zon Selamat Timur Sabah, S-Zone. Beliau mengingatkan mereka agar tidak membiarkan diri dieksploitasi atau bersekongkol dengan pihak musuh, terutama penjenayah rentas sempadan. Jelasnya tindakan keras akan diambil terhadap sesiapa sahaja yang melanggar undang-undang negara ini. Eskom turut memandang serius dakwaan penglibatan segelintir masyarakat bajau laut dalam aktiviti tidak sihat, termasuk penyeludupan barang larangan dan membawa masuk pendatang asing tanpa izin parti yang boleh mengancam keselamatan negara. Berdasarkan risikan terdapat juga daripada mereka yang menjadi mata dan telinga pihak musuh untuk memantau pergerakan pasukan keselamatan negara, khususnya di pulau-pulau sekitar perairan sempurna. Berikutan itu, Datuk Abdul Rashid berkata, Eskom mencadangkan agar beberapa pulau di Sempurna dijadikan kawasan larangan dalam usaha untuk memantapkan keberkesanan kawalan keselamatan. Mengenai operasi bersepadu khas memburu parti yang diterajui Eskom, beliau berkata operasi itu akan diteruskan sehingga S-Zone bebas daripada parti. Masyarakat Palau dikenali sebagai Sea Gypsies kerana hidup secara nomad di lautan dan majoriti mereka masih menetap di perahu dan mengamalkan budaya hidup sebagai pelaut. Majoriti masyarakat itu kini dikesan menetap di perairan sekitar Sempurna, Kunak, Lahad Datu dan Sandakan. Kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo ke Malaysia bakal mengeratkan lagi hubungan sedia ada antara kedua-dua negara pada masa sama menyelesaikan beberapa isu tertangguh. Pemilihan Malaysia sebagai destinasi pertama lawatan Presiden Indonesia yang baru itu mencerminkan pengekalan tradisi yang diamalkan sejak sekian lama. Ia juga memperlihatkan hubungan kedua-dua negara sangat rapat dari segi politik, ekonomi, budaya dan sosial. Isu sempadan Malaysia-Indonesia dan tenaga kerja dijangka menjadi topik utama yang dibincangkan Joko Widodo dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi kelebihan ini Jokowi mungkin melihat ini satu kelebihan untuk belajar daripada Malaysia sendiri. Bagaimana mengurus masyarakat, bagaimana memastikan infrastruktur pembangunan, kelebihan pertumbuhan ekonomi ini berjaya menjadikan Malaysia antara negara yang dirujuk sebagai negara yang berjaya dalam keadaan masyarakat pluralnya yang pelbagai bangsa dan budaya. Selain mengadakan kunjungan hormat, kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan pelbagai isu termasuk dari sudut ekonomi. Ini sekaligus membantu mengukuhkan hubungan perdagangan antara Malaysia dengan Indonesia melalui pelbagai bidang. Dan saya lihat ini adalah positif kerana Malaysia boleh menawarkan pertama infrastruktur yang baik, ruang bekerja dari segi kepakaran, dari segi pendidikan, resources, sumber kita ada, keuangan juga kita ada. Dan kita boleh melihat kerjasama yang disulam erat dalam konteks kelebihan ini untuk saling membantu antara Malaysia dan Indonesia. Jadi peluang ini harus digunakan sebaiknya, semaksimal mungkin. Malaysia merupakan antara rakan dagang terbesar Indonesia dengan nilai dagangan antara 24 sehingga 25 bilion dolar Amerika. Setakat tahun lalu, jumlah dagangan Indonesia-Malaysia mencapai 19 bilion dolar Amerika dengan jumlah pelaburan Malaysia ke negara itu mencecah 1 bilion dolar Amerika. Sementara itu, bagi Pengerusi dan Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia, Tan Sri Rasta Muhammad Isa,
Perbincangan mengenai isu sempadan semasa lawatan Joko Widodo ke negara ini itu tepat pada masanya. Jelasnya selain isu sempadan Malaysia-Indonesia, isu tenaga kerja juga perlu diperhalusi antara kedua-dua pemimpin dalam menjaga hubungan baik dua hala. Mungkin ada masalah-masalah seperti yang baru ni disebut-sebut di dalam akhbar, iaitu tentang soal mendaftarkan pekerja-pekerja asing melalui mendapatkan permit melalui secara elektronik dan sebagainya. Kan ada timbul perkara-perkara yang disebutkan oleh Tan Sri Rastam ditemui ketika menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Sekurang-kurangnya 9 orang terbunuh berikutan pesawat TransAsia Airways terhempas ke dalam Sungai Kilung Taipei, Taiwan. Dan ketika kejadian, pesawat berkenaan membawa 58 penumpang dan kru. Pesawat penerbangan domestik itu melanggar jambatan sebelum terhempas. Setakat ini 16 orang berjaya diselamatkan dan selebihnya masih terperangkap dalam badan pesawat. Polis Thailand mengeluarkan waran tangkap ke atas 2 lelaki yang belum dikenal pasti nama dan identitinya dipercayai suspek pengeboman di Bangkok Isnin lalu. Waran dikeluarkan berdasarkan imej yang diperoleh polis menerusi kamera litar tertutup. Jurucakap Polis Jeneral Orawut Tawon Siri dalam sidang medianya di Ibu Pejabat Polis di Bangkok menunjukkan gambar kedua-dua suspek terbabit. Mereka dikehendaki atas tuduhan cubaan membunuh dan meletupkan bom yang menimbulkan ancaman keselamatan kepada orang ramai dan kemusnahan harta benda awam. Dalam kejadian malam semalam, 2 butir bom meletup di luar sebuah pusat beli belah mewah di tengah kota Bangkok menyebabkan 2 cedera. Insiden itu merupakan keganasan pertama sejak rampasan kuasa tentera tahun lalu. Pihak berkuasa percaya letupan bom buatan tangan yang dikawal menerusi jam digital sengaja dilakukan untuk mencetuskan suasana panik. Letupan berlaku serentak kira-kira pukul 8 malam antara kawasan perkarangan pusat beli belah Paragon dengan tempat beratur penumpang kereta api. Mangsa yang merupakan warga tempatan bagaimanapun hanya cedera ringan. "15 persimpangan utama di Bandaraya Alor Star akan dijenamakan dan diberi pencahayaan sebagai langkah memudahkan penduduk dan pelancong mengenalinya selain sebagai daya tarikan baru ke bandaraya itu. Usaha tersebut bermula September lepas dan dijangka siap akhir tahun ini. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Alor Star MBAS Datuk Noh Ahmad berkata, buat permulaan persimpangan hospital lama diberi nama Persimpangan Ibnu Sina sempena nama tokoh perubatan Islam. Simpang tersebut dihiasi lanskap dengan tanaman pelbagai spesies bunga yang berbeza. Persimpangan lain yang terlibat ialah Persimpangan Lebuh Raya Darul Aman Lapangan Terbang Sultan Abdul Halim dengan cadangan nama baru Persimpangan Abdul Hasan Sabit. Sementara Persimpangan Lebuh Raya Sultanah Bahiyah Jalan Kuala Kedah pula diberi nama Persimpangan Tunku Kudin. Kita dengan adanya usaha kita untuk menamakan simpang-simpang ini akan dapat memudahkan pengunjung-pengunjung di Bandaraya Alor Star. Contoh yang telah pun kita laksanakan, baru satu kita cuba dulu, iaitu di Persimpangan Hospital Lama. Hospital Lama tu kita namakan dia sebagai Persimpangan Ibnu Sina. Ibnu Sina ni, kalau yang bukan Muslim, Ibnu Sina adalah tokoh perubatan Islam. Dalam pada itu, tahun ini MBAS menyasarkan kutipan cukai pintu, sewaan premis dan lesen perniagaan sebanyak RM75 juta berbanding RM65 juta tahun lepas. Rekod tunggakan cukai pintu dan cukai-cukai lain pula adalah sebanyak RM20 juta. Sehubungan itu, MBAS menyediakan beberapa saluran untuk penduduk dan peniaga melunaskan bayaran cukai tersebut. Ini termasuk di UTC, kaunter dan kios MBAS selain kemudahan bayaran melalui institusi keuangan. Di Terengganu pula, Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT akan membina ruang iklan khas di sekitar kawasan tumpuan orang ramai dalam menjadikan imej Bandaraya Kuala Terengganu bersih dan cantik.
Datuk Bandar Kuala Terengganu, Datuk Muhammad Kamil Osman menjelaskan rumah iklan tersebut memudahkan mana-mana individu mempamerkan iklan mereka setelah mendapatkan kelulusan MBKT. Jelasnya tahun lalu 70% daripada 10,000 iklan haram yang dibersihkan MBKT meliputi iklan pinjaman tanpa lesen, perkhidmatan ubat seks dan iklan niaga. Begitu juga dalam operasi ini, harapan yang amat berhormat Menteri Besar supaya kita juga membersihkan iklan haram. Sebagai contoh, misal mendapatkan perkhidmatan CCTV, mendapatkan perkhidmatan urutan, perkhidmatan perkahwinan yang ditampal secara tidak sistematik dan juga secara tidak mendapat kebenaran daripada pihak Majlis Bandaraya. Beliau menyatakannya kepada pemberita dalam Ops Gempur menurunkan iklan haram sekitar Bandar Kuala Terengganu. Seramai 110 pegawai dan anggota penguatkuasa termasuk 20 kemudahan logistik dibantu PDRM melakukan Ops Gempur kali ini. Memasang iklan secara haram termaktub di bawah peruntukan Undang-Undang Kecil Iklan 1982. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan denda RM2,000 atau hukuman penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Karnival Jom Masuk IPT kembali lagi dengan pelbagai pengisian menarik yang bakal memberi manfaat kepada lepasan SPM dan STPM. Berlangsung daripada 14 Februari hingga 5 April, karnival itu akan berlangsung bersekali dengan Karnival Pendidikan Tinggi Negara mengikut zon yang ditetapkan. Ia menjadi pusat sehenti untuk mendapatkan maklumat mengenai peluang pendidikan tinggi, akreditasi dan pembiayaan. Penganjurannya memudahkan lepasan SPM dan STPM membuat permohonan terus secara dalam talian melalui UPU mengikut pemilihan program pengajian yang sesuai dengan kelayakan. Antara yang mengambil bahagian, semua IPTA, Politeknik, Teknikal dan Latihan Vokasional TEVT, Kolej Komuniti dan Institut Latihan Kemahiran Awam ILKA. Apabila kita turun padang ini, kita bawa semua universiti, kita bawa seluruh rakyat dalam UPU tu, Jabat Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, dia akan turun bersama dengan bahagian teknikal untuk melayani semua kerenah. Dia kata, saya ni minat, saya ada 4A, saya nak masuk ini, universiti mana saya nak pilih. Jadi kita bawa universiti itu ke situ. So it's a one stop center untuk memohon nak pilih apa. Dan online application kita buat di situ, katakan buka komputer, dia kalau isi, dia kata saya dah isi borang tapi tak masuk. So everything kita akan bantu. Mazula Sabudin menjelaskannya ketika menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Karnival edisi ke-11 ini menyediakan 120 ruang pameran dengan lebih 20 IPT mengambil bahagian. Zon pertama akan bermula di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sultan Ahmad Shah, Kuantan, Pahang dan akan berakhir di Padang Merdeka, Kota Kinabalu, Sabah. Sempena perayaan Tahun Baru Cina yang bakal tiba, buat pertama kalinya, Legoland Malaysia Resort mempamerkan wajah baru kluster China Miniland. Pengunjung akan dapat melihat model Lego terbaru serta persembahan dan dekorasi istimewa yang akan menghidupkan lagi suasana sambutan perayaan itu. Menurut pengarah operasinya Casper Bonaven, pihaknya sentiasa berusaha menjadikan destinasi percutian keluarga itu memberi pengalaman berharga buat setiap pengunjung. We will be celebrating Chinese New Year and the Year of the Goat with all of our families and have started a Malaysian Book of Record attempt where we'll be building 1,888 orange mandarins. Usaha itu bermula hari ini dan dijangka berakhir pada 22 Februari. Pengunjung juga berpeluang menulis hajat di dalam kad ucapan dan menggantungnya pada pokok di hadapan pintu masuk taman tema ini. Permintaan daripada kad ucapan terpilih akan direalisasikan pada hari pengumuman rasmi rekod berkenaan 6 Mac depan. Baiklah saudara, tumpuan seterusnya beralih kepada laporan langsung dari Sarawak, Sabah dan juga Kelantan. Rakan penyampai dari Sarawak, Damia Cassandra Manja sudah pun bersedia. Jadi teruskan Damia dengan laporan.
Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Biarpun berat rasa hati hendak meninggalkan rumah panjang yang telah didiami sejak bertahun-tahun lamanya, atas faktor keselamatan, penduduk rumah panjang Mupok Baru di Sepak Betong sebulat suara untuk berpindah ke kawasan baru yang lebih selamat. Rumah panjang mereka ketika ini sudah tidak selamat lagi untuk diduduki setelah berlakunya tanah runtuh yang merosak sebahagian rumah panjang tersebut. Ketika ini, penduduk dari rumah panjang tersebut ditempatkan sementara di pusat pemindahan di Dewan Panglima Rentap Betong. Tuai rumah panjang Mupok Baru, Anji Bala memberitahu mereka telah pun menentukan satu tapak rumah untuk membina rumah panjang yang baru dan selamat. Jadi kami bisa dah nyanyo ke tempat baru ke nak jauh harinya mereka. Jadi kuasanya tadi dia tentu ke kami boleh selamatlah labannya jauh mimin hari hai. Kalau ya bisi tisi jalan raya ke bisi dia lah. Tuai rumah Anji amat berharap kerajaan dapat membantu mereka dalam memudahkan urusan pembinaan rumah panjang yang baharu. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu menegaskan kerajaan bersedia untuk membantu penduduk terlibat. Ekoran kejadian tanah runtuh di Mupok Baru, beliau menasihatkan penduduk agar tidak mengambil risiko mendiami kawasan yang didapati tidak selamat untuk diduduki. Any similar case deserve to be categorized under the home is no longer safe. It is equivalent to the houses are need to be relocated and then to be rebuilt, because even though the structure it looks still exists, but it is not fit for human occupation. If people move over to this area and things happen, should there be any incident of death, and then we will be held liable to be in negligence. So do not risk it. I think. Datuk Patinggi Tan Sri Jabu menyatakan demikian semasa menghadiri taklimat bencana bahagian Betong di Betong. Ahad lepas, kejadian tanah runtuh yang disebabkan oleh hujan lebat diikuti paras air sungai naik dan arus sungai yang deras telah memusnahkan bahagian tengah hadapan dan bahagian dapur rumah panjang Mupok Baru. Pendedahan tentang asas dan kaedah metodologi penyelidikan hukum dan fatwa serta kepentingan yang komprehensif dan berkualiti sangat penting dalam usaha kerajaan menyedia dan melengkapkan pegawai-pegawai penyelidik di agensi-agensi Islam untuk menghasilkan input yang berguna dalam bidang penyelidikan, khususnya bidang fatwa. Menegaskan hal tersebut, Menteri di Pejabat Ketua Menteri Datuk Haji Daud Abdul Rahman memberitahu pegawai-pegawai yang berpengetahuan dan mahir dalam penyelidikan dapat membantu mempergiatkan lagi aktiviti penyelidikan mengenai hal ehwal Islam di Sarawak. Beliau percaya banyak isu, fatwa dan hukum yang perlu dikaji dengan cara ilmiah dan sistematik selain merupakan langkah strategik dalam memperkasa penyelidikan kefatwaan di negeri ini. Oleh yang demikian, menerusi perkongsian kerjasama yang dijalinkan antara Jabatan Mufti Negeri Sarawak JMNS dan Pusat Penyelidikan Fiqh Sains dan Teknologi CIFAS dan Universiti Teknologi Malaysia UTM membolehkan jabatan itu menjalankan penyelidikan dengan lebih efisien menerusi perundingan kepakaran, muzakarah pakar, khidmat nasihat isu semasa, latihan serta kursus-kursus yang dijalankan. Datuk Haji Daud berkata demikian semasa merasmikan bengkel metodologi penyelidikan fatwa dan hukum anjuran Jabatan Mufti Negeri Sarawak serta majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Kerajaan Negeri Sarawak dan Universiti Teknologi Malaysia UTM di Kuching. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Haji Putit Mat Zain. Terdahulu Mufti Negeri Sarawak Datuk Haji Kipli Haji Yassin dalam ucapannya memberitahu Jabatan Mufti Negeri Sarawak telah melantik Asyabul Mufti iaitu penyampai keputusan fatwa JMNS yang baru diperkenalkan tahun lepas. Seramai 15 orang telah dilantik daripada tenaga sukarela yang berkelulusan pengajian Islam bagi membantu dalam menyampaikan maklumat tentang fatwa kepada seluruh masyarakat Islam di negeri ini. Sementara itu, pada sidang media kemudiannya, Mufti Negeri Sarawak Datuk Haji Kipli Haji Yassin memberitahu muzakarah telah memutuskan beberapa fatwa dan hukum tentang pengharaman beberapa acara yang sering dilakukan melibatkan umat Islam di Sarawak.
Antara fatwa dan hukum yang diputuskan haram ialah amalan miring dan pesta kaul yang diamalkan oleh masyarakat Iban dan masyarakat Melanau Kristian di Mekah. Untuk umat Islam, mereka tidak boleh menjalankan upacara itulah kerana dia ada melibatkan kepercayaan bertentangan dengan orang Islam. So masyarakat bukan Islam itu mereka boleh teruskan acara tersebut. Cuma orang Islam lah tidak sepatutnya melibatkan diri dalam upacara. Bagaimanapun beliau menjelaskan sekiranya bagi seseorang Muslim sekadar hadir ke dua-dua majlis upacara itu, ia tidak menjadi masalah. Namun untuk menjalankan upacara itu adalah diharamkan kerana ia merupakan acara pemujaan. Sementara itu, beliau turut memaklumkan bahawa hukum memakan ulat mulung adalah haram menurut mazhab Syafi'i. Mulung sebenarnya memang sudah lama keputusan hukum tentang ulat mulung ini bagi orang Islam. Ia boleh dimakan oleh orang bukan Islam, itu kebiasaan. Tapi apabila kita berpegang dari sudut hukumnya, bila kita telah mengkaji, ia dikatakan sebagai binatang ataupun jenis ulat. Dalam hukum fiqh ini, semua jenis ulat memang tidak boleh dimakan kerana dia dianggap sebagai khaba'ith, maknanya suatu yang jijik dalam masyarakat itulah. Tapi bagi masyarakat bukan Islam, memang makanan mereka, kita tidak menyatakan mereka tu kita tidak mengganggulah apa budaya mereka, tapi bagi orang Islam adalah mengelakkanlah kerana kita ada hukum agama masing-masing. Itu yang perlu diambil perhatian. Oleh yang demikian, beliau menasihatkan orang Islam agar tidak terus memakan ulat mulung. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Cawangan Sarawak menjalinkan kerjasama dengan RTM dalam usaha meningkatkan pengetahuan masyarakat umum mengenai gejala rasuah. Ketua Penolong Pengarah SPRM Cawangan Sarawak Zurhairi Zaidil berkata antara program yang akan dijalankan bersama termasuk wawancara dan drama radio yang menyentuh mengenai rasuah selain menyiarkan iklan dan promosi radio. Beliau berkata demikian selepas membuat kunjungan terhadap pengarah penyiaran kawasan Sarawak Salmah Ibrahim Melina di bangunan penyiaran di Kuching. Menurutnya lagi, SPRM akan mengadakan lebih daripada 300 program turun padang untuk dilaksanakan tahun ini. Program-program tersebut bertujuan untuk menyebar luas mesej mengenai kesan negatif yang timbul daripada penglibatan sedang melakukan rasuah. Ia diadakan dalam bentuk seminar, bengkel dan juga ceramah umum untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahayanya rasuah. Baik, saudara, dengan itu sekian laporan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini dan seterusnya kita bersama Anisya di Kota Kinabalu. Terima kasih Demian Cassandra di Sarawak. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Keadaan banjir di Kampung Langkon Pancur Lama dan Kampung Popok Laut di Kota Marudu pulih sepenuhnya. Bagaimanapun, penduduk di kawasan berisiko banjir di daerah berkenaan diminta terus berjaga-jaga sekiranya banjir kejadian berulang. Menurut Pegawai Daerah Kota Marudu, Sualin Sanan, keadaan banjir di daerah itu telah pulih dan paras air Sungai Bongon juga kini berada di bawah paras waspada. Dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang ini, kita minta agar semua pihak sentiasa berwaspadalah, terutama sekali penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan Tanah Rata dan yang mudah dilanda banjir. Sebab sekarang kita tidak dapat ramalkan bila hujan akan turun yang lebat dan dalam sejam 2 jam begitu boleh menyebabkan kesusahan. Sualin yang ditemui RTM di Kota Marudu memberitahu pihaknya sentiasa berada dalam keadaan bersiap siaga untuk menghadapi keadaan cuaca yang tidak menentu termasuk risiko banjir kilat. Beliau turut mengingatkan penduduk yang tinggal berhampiran kawasan berisiko banjir agar sentiasa mendengar nasihat atau amaran untuk berpindah demi keselamatan mereka. Pada Isnin, 76 orang daripada 25 keluarga dipindahkan ke Pusat Pemindahan Dewan Komuniti Kota Marudu apabila kampung mereka dilanda banjir. Mereka dibenarkan pulang ke rumah masing-masing lewat Selasa. Sementara itu, masalah sistem perparitan dan keadaan jambatan yang sempit menjadi antara faktor Kampung Langkon Pancur Lama di Kota Marudu sering dilanda banjir. Kampung tersebut antara kampung di Kota Marudu yang dilanda banjir sejak Isnin. Kampung ini yang terletak kira-kira 10 km dari Pekanbaharu Kota Marudu sering mengalami kejadian banjir terutama ketika hujan turun tanpa henti.
Beberapa penduduk kampung berkenaan berkongsi masalah tersebut dengan kru berita RTM. Harapan saya satu lagi dengan jambatan tu. Saya rasa dia perlu kena ubah lah tu jambatan. Sebab sekarang kebetulan tu jambatan dia macam terowong tu. Ada satu penahan di sini kan, di tengah. Jadi kayu yang besar-besar dia tidak limpas. Dia tersangkut di situ. Masalah parit ini tidak ada pembuangan pelbut tidak ada di sini untuk pembuangan air. Jadi kami mintalah kalau dapat pihak kerajaan membantu dalam perkara ini. Merayu sama kerjaan bahwa jembatan kami itu kalau boleh kami minta buat jembatan besi supaya kayu-kayu pun tidak ada menyangkut di jembatan itu. Mengulas permasalahan yang dihadapi penduduk kampung berkenaan, Pegawai Daerah Kota Marudu Solin Sanan menyatakan permasalahan di kampung-kampung terlibat banjir akan dibincangkan dalam mesyuarat tindakan daerah berkenaan untuk tindakan lanjut. Dalam kejadian banjir tersebut, 51 orang penduduk melibatkan 15 keluarga di Kampung Langkon, Pancur Lama dipindahkan ke Pusat Pemindahan Dewan Komuniti Kota Marudu. Walaupun baru menjangkau usia 8 tahun, Maswing, anak syarikat penerbangan Malaysia itu sebenarnya sudah bertapak di negara ini sejak lebih 40 tahun yang lalu. Dalam tempoh itu, ia bukan sahaja memberi perkhidmatan udara kepada penduduk di bandar-bandar besar di Sabah dan Sarawak, malah hingga ke kawasan terpencil di kedua-dua negeri berkenaan. Dengan pengalaman itu, meyakinkan lagi anak syarikat penerbangan Malaysia itu menerokai industri penerbangan negara dengan lebih agresif melalui jenama Maswings. Sebagai sebuah syarikat penerbangan yang begitu dekat di hati masyarakat di Sabah dan Sarawak, Maswings berazam melakukan transformasi ke arah meningkat perkhidmatan sejajar perkembangan pesat industri penerbangan. Tahun ini, Maswings yang menyasarkan 1.8 juta penumpang berbanding 1.6 juta tahun lalu, kini menggunakan pesawat yang lebih moden seperti Viking dan ATR berbanding sebelum ini. Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Masidi Manjun, Maswings berperanan penting merancangkan industri pelancongan di kedua-dua negeri terbabit. Harapan kita ialah permulaan yang baru ini atau the new beginning ini bukan saja akan menambah khidmat yang lebih baik, tapi barangkali melihat peranan mereka jauh ke hadapan dengan memikirkan kemungkinan dan plan-plan tindakan yang akan menjadikan syarikat ini syarikat yang mampu menjadikan satu syarikat regional atau syarikat serantau. Sementara itu, Menteri Pelancongan Sarawak, Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Haji Openg pula yakin komitmen berterusan dan perancangan rapi Maswings mampu berkembang menjadi syarikat penerbangan serantau bagi merancangkan lagi kegiatan sosio-ekonomi kawasan terbabit. Sejajar peningkatan permintaan serantau, Ketua Pegawai Eksekutif Maswing, Kapten Rizwan Rashid yakin kekerapan frekuensi penerbangan dapat membantu syarikat itu meningkatkan pasaran domestiknya. We have spent a lot of time in ensuring good customer service. Little Maswings don't have those big jets. Hopefully, maybe in the future, yeah. For the moment, we only have our little propeller aircraft by ATR and Viking. But most importantly, I feel for people that it should be safe, comfortable, and the service level should be great. Sebagai langkah awal penjenamaan ini, Maswings melancarkan The New Beginning di tebingan Sungai Kuching, Sarawak bagi memperkenalkan pakaian seragam baru bagi kaki tangan syarikat itu. Ia termasuk juruterbang dan kru kabin. Karnival 2 hari itu menawarkan promosi perjalanan serendah RM80 ke destinasi terpilih di Sabah dan Sarawak dengan tempahan sehingga 23 Jun 2015 dan tempoh perjalanan hingga 30 Jun 2015. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kita teruskan bersama Suzila di Kota Baru, Kelantan. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Sabah. Saya Suzila Ida Yaakob.
Penurunan harga bahan api untuk kali ketiga pada Ahad lalu tidak menunjukkan tanda positif peniaga akan menurunkan harga barangan, malah dilihat kekal tinggi meskipun kos operasi berkurangan. Pengguna mengeluh dan mengharapkan berlaku penurunan harga kerana kos operasi telah berkurangan. Namun bagi peniaga, mereka mempunyai alasan tersendiri mengekalkan harga seperti sebelum ini. Ada juga pengguna yang mendakwa harga segelas minuman lebih mahal daripada seliter petrol RON 95. Keluh kesah itu antara aduan rakyat yang mengharapkan kerajaan campur tangan dan memastikan berlaku penurunan harga barangan, terutamanya makanan, walaupun sedikit. Sebelum ini, pengusaha atau pemborong memberi alasan kenaikan harga petrol dan diesel memberi kesan terhadap kos pengangkutan barangan. Kesan rantaian itu menyebabkan harga barangan keperluan termasuk makanan di restoran terpaksa dijual pada harga yang tinggi. Namun apabila harga petrol turun, ia tidak disusuli dengan penurunan harga barangan di pasaran. Tetapi sebaliknya pula, bila kerajaan menurunkan harga petrol dan diesel, ekoran kejatuhan harga minyak di pasaran dunia, pelbagai alasan pula diberikan pengusaha dan juga pemborong. Betul atau tidak seperti dakwaan setengah pihak, bahawa pengguna di negara ini telah diambil kesempatan sejak berpuluh tahun lalu dengan isu kenaikan harga barang-barang. Peniaga dan pemborong sesuka hati menaikkan harga setiap kali harga minyak naik, tetapi meskipun harga bahan api itu telah turun 3 kali sejak Disember lalu, harga barang tetap tinggi. Ekoran situasi ini, pengguna memberikan pelbagai reaksi. Bagi saya rasa ini dah jadi kebiasaan. Apabila macam minyak dia akan ada turun ada naik kan, tapi barang apabila dah naik dia tak akan turun dah. Minyak turun, sepatutnya harga barang turun juga. Lah ni kita nampak tak berubah pula ke? Tak ada berubah lagi harga. Sebagai pengguna saya rasa macam tak patutlah pasal harga barang tu serupa sama. Ada setengah tu makin naik. Sedangkan harga minyak turun. Sepatutnya dia kata harga barang naik, patut pengangkut tag apa dah. Tapi tak jadi macam tu lah. Harapan kita bila harga minyak turun, harga barang pun mesti turun. Sepatutnya sebagai pengguna, sepatutnya harga barang tu patut diturunkan. Memandangkan sekarang pun harga minyak makin menurun kan. Mana benda macam ni orang kata tak adil. Kita sebagai pengguna, harga barang tak turun tapi harga minyak turun, tak ada makna. Sekarang lah ni benda ni tak ada mana barang. Yaki barang tak ada mana ni. Orang nak menanam ke apa tak boleh. Kena ambil barang luar mari. Tabik tu barang duk setara tolak tu. Tak berubah. Orang nego patut dia turun jugalah. Dia stabil. Mungkin peniaga-peniaga setengah tu nak ambil kesempatan ke sebab mungkin mendadak sangat harga minyak kan dia turun cepat ni. Mungkin setengah dia fikir orang tak sedar lagi ke turun harga ke. Harapan kita macam mengikut peredaran lah kalau minyak turun sebab macam pengguna lah ni pun dia bukan banyak sangat duit ni. Kena mengikut lah macam kalau benda hok boleh turun tu turun, kalau benda hok tak boleh turun tu sikit-sikit lah, jangan terlalu banyak sangat lah. Macam membebankan pengguna lah pula ni. Bahagian penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK memberi jaminan pemantauan berterusan akan dilakukan di seluruh negeri Kelantan bagi memastikan harga barangan tidak dinaikkan oleh golongan peniaga. Pengarahnya Haji Abdul Ghani Harun berkata, pihaknya mempunyai mekanisme yang telah ditetapkan kerajaan dalam usaha memantau dan membuat pemeriksaan terhadap golongan peniaga. Penurunan harga petrol ni, harga tu masih lagi sama. Dan pada saya, hasil daripada pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai kita di seluruh negeri Kelantan ini, kita gerakkan dengan pegawai pemantau harga, dengan pegawai-pegawai penguat kuasa yang berada di seluruh cawangan ini. Dan mereka ini mengumpul harga tersebut dan hantar kepada kita untuk kita membuat tindakan seterusnya. Menurut beliau, peniaga yang tidak meletakkan tanda harga akan diambil tindakan mengikut harga yang telah ditetapkan. Bahagian penguat kuasa KPDNKK juga telah membuat lawatan ke restoran-restoran di seluruh negeri Kelantan.
Langkah ini bertujuan peniaga makanan tidak mengambil kesempatan menaikkan harga sewenang-wenang. Soal harga di restoran itu bagi masa kat kita untuk kita membuat kajian terperinci berkenaan dengan harga yang dikenakan kepada pelanggan-pelanggan mereka. Abdul Ghani berkata sepanjang tahun 2014, sebanyak 480 saman telah dikenakan terhadap peniaga yang tidak beretika dengan jumlah kompaun yang dikenakan berjumlah RM72,300. Kompaun yang dikenakan terhadap peniaga diharap dapat menjadi iktibal supaya kesalahan yang sama tidak berulang. Dewan Perniagaan Islam Kelantan meminta peniaga menurunkan harga barangan selaras penurunan harga minyak yang diumumkan kerajaan selain akur dengan keadaan ekonomi negara ketika ini. Pengerusinya Datuk Dr. Ilyas Hussein berkata, langkah itu perlu untuk memberi sokongan kepada kerajaan dan pengguna ketika ini dan yakin peniaga akur dengan situasi negara. Beliau berkata keadaan ekonomi negara ketika ini mengalami sedikit masalah dan beliau percaya hanya bersifat sementara dan yakin akan berubah dalam masa terdekat. Sehubungan itu, semua pihak perlu akur dan membantu menaikkan ekonomi negara tanpa prejudis. Jadi kita tengok banyak barang-barang yang ada di pasaran ini, pengguna-pengguna komplain ini barang-barang yang ada tempatan. Barang import pun, kalaunya kita tahu barang import ini sepatutnya lebih murah daripada barang tempatan. Jadi sebenarnya inilah perkara ini berlaku kerana peniaga-peniaga ni mengambil kesempatan dengan berbagai-bagai alasan. Kata duit ringgit jatuh lah, macam-macam faktor yang diberikan. Tetapi sebenarnya kita berharap bahawa kerajaan kena mengambil tindakan yang setegasnya lah kerana ini adalah peniaga-peniaga ni yang suka untuk mencari peluang untuk mengauk keuntungan yang berlebihan. Beliau ditemui RTM di Bacok ketika melakukan lawatan di pasar-pasar Bacok bagi meninjau keadaan harga. Selama lebih 10 tahun berkurung dalam rumah, akhirnya seorang warga emas, Munah, 61 tahun, bersetuju ke hospital untuk mendapatkan rawatan penyakit busung yang dihidapinya. Pendirian Munah dan suaminya berubah setelah Exco Kesihatan Wanita, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat Negeri Terengganu, Muhammad Fehmi Yusof dan isteri Roslinda Yusof berkunjung ke rumah mereka. Wartawan Nur Yusof berkongsi kegembiraan itu. Munah yang tinggal bersama suaminya Awang Abdullah di Felda Tenang Hulu Besut sebelum ini tidak mahu menerima pujukan penduduk kampung dan pemimpin setempat serta wakil rakyat kawasan ini, Nawi Muhammad, agar mendapat rawatan di hospital. Mungkin tidak mendapat persetujuan suami menyebabkan dia enggan mendapatkan rawatan di hospital. Masa lalu, sepuh. Gawa pinggang pun bahasa juga ni. Sakit ni. Kalau ni. Ni dalam 2-3 hari ni kau berasa tak selesa? Tak selesa kan. Dalam 3 hari ni dah selesa. Jadi apa dia nak pergi bahasa nak pergi. Ada benda lah. Jadi alik abang mak memang apa lah. Apa? Maksud tuju lah. Namun kehadiran Fahimi mengubah keputusan suaminya. Tanda setuju pasangan warga emas ini turut mengembirakan Pengurus Besar FEDA Wilayah Terengganu, Muhammad Helmi Fahzan Abdul Wahab. Bila bersama pegawai dan wakil gerakan Persatuan Wanita dari 20 tanah rancangan FELDA di Terengganu tampil menyelami masalah yang ditanggung wanita ini. Walaupun khidmat berpuluh-puluh pengamal perubatan tradisional digunakan, tetapi penyakit yang ditanggung Munah tidak menunjukkan sebarang perubahan positif. Pegawai perubatan klinik kesihatan berhampiran yang melakukan rawatan mengaitkan kemungkinan Munah mengidap barah abdomen. Jaminan PHMI untuk membiayai keseluruhan rawatan di hospital juga mengembirakan keluarga peneroka ini. Kos rawatan penyakit Munah akan dibiayai sepenuhnya menerusi tabung penyakit kronik yang ditubuhkan kerajaan negeri sejak 5 tahun lepas. Yang menghadapi penyakit ni, kita minta supaya segera ke hospital lah. Apabila dapat rawatan awal, ia lebih memudahkan pihak hospital ataupun doktor memberi rawatan. Okey, kalau lama tu mungkin agak penyakit makin serius.
Memandangkan Munah menghadapi masalah untuk bergerak sendiri, pihak Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, JPAM, besut menyediakan ambulan untuk membawa Munah ke hospital daerah di Jertih. Maklumat awal yang diterima, penyakit yang ditanggung Munah ini akan dirujuk sama ada ke Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM Kubang Kriang, Kelantan atau di Hospital Sultanah Nur Zairah, Kuala Terengganu. Nur Yusof, RTM. Baiklah saudara, setakat ini sahaja Nasional 5 untuk hari ini. Ikuti laporan meteorologi selepas ini. Saya Nurlela Muhammad Nur. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Bersesuaian dengan monsun timur laut yang masih dialami negara ketika ini, negara kita masih lagi dipengaruhi oleh secara amnya angin dari arah timur laut yang bertiup agak kencang yang turut boleh mendedahkan sekitar kawasan perairan Laut Cina Selatan ini kepada keadaan yang bergelora. Sehubungan itu, amaran angin kencang laut bergelora kategori ketiga masih lagi dikekalkan untuk kawasan perairan yang berada pada latitude yang lebih ke utara seperti yang berwarna merah ini, di mana angin kencang dengan kelajuan boleh melebihi 60 km sejam dan dengan ombak boleh mencapai ketinggian melebihi 4,5 meter di kawasan perairan ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk pekerja-pekerja pelantai minyak. Amaran angin kencang laut bergelora kategori kedua juga masih lagi berkuat kuasa untuk kawasan perairan yang berwarna jingga ini, di mana angin kencang dengan kelajuan 50 hingga 60 km sejam dan dengan ombak boleh mencapai ketinggian sehingga 4,5 meter di kawasan perairan ini pula turut berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk aktiviti menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Amaran angin kencang laut bergelora kategori pertama pula turut dikeluarkan untuk kawasan perairan Sulu di timur Sabah, di mana angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dan dengan ombak boleh mencapai ketinggian sehingga 3,5 meter ini pula adalah berbahaya kepada bot-bot kecil juga kepada aktiviti rekreasi dan juga sukan laut. Ketiga-tiga amaran laut bergelora berkategori ini dijangka akan berlarutan sehingga Sabtu ini 7 Februari 2015. Selain itu, terutamanya untuk kawasan perairan di timur Semenanjung yang membabitkan kawasan perairan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur adalah turut terdedah kepada kenaikan aras laut yang dijangka akan berlanjutan sehingga Sabtu ini juga 7 Februari 2015. Untuk melihat keadaan cuaca semasa, keadaan cuaca yang hujan pagi tadi terutamanya di kawasan pantai di timur Semenanjung ketika ini dilihat sudah mula merentas masuk ke kawasan pedalaman yang turut memberikan keadaan cuaca lembap ketika ini terutamanya di 1-2 tempat di negeri Kelantan, pedalaman Perak, negeri Pahang, pedalaman Selangor, pedalaman negeri Sembilan, begitu juga untuk tengah dan juga timur Johor dengan corak pergerakan angin yang menolak ke arah barat daya. Keadaan cuaca yang lembap ini dijangka semakin bergerak perlahan-lahan menuju ke kawasan perairan. Hujan juga ketika ini sedang berlaku tetapi hanya di 1-2 tempat hampir di kesemua bahagian di negeri Sabah, tetapi agak lebih tertumpu di kawasan barat yang membabitkan bahagian Kudat, Pantai Barat dan juga pedalaman. Wilayah Persekutuan Labuan ketika ini masih lagi berada dalam keadaan yang cerah. Keadaan cuaca yang lembap juga turut sedang berlaku terutamanya untuk tengah negeri Sarawak, di mana keadaan cuaca lembap di tengah negeri Sarawak ini dijangka boleh berpanjangan sehingga ke lewat malam nanti. Akhir sekali, bagi anda yang ingin melihat sendiri sebarang nasihat atau amaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, anda bolehlah mengunjungi laman sesawang kami di www.met.gov.my atau melalui telefon bimbit di m.met.gov.my. Sekian dahulu dari Met Malaysia dan Assalamualaikum warahmatullahi